Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Untuk waktu ini kita nak melihat kepada isu berkenaan dengan hartanah sedikit, di mana tinjauan pasaran hartanah pada separuh kedua 2022 dan separuh pertama 2023 dijangka kekal neutral dengan belian dijangka berterusan membabitkan pembeli rumah pertama, dan ini merupakan angka yang dinyatakan oleh Rehda dengan hasil kaji selidik terkini mereka. Rakan setugas saya Nina Rozman ada perincian berkenaan dengan data-data tersebut. Teruskan Nina. Baik Haris, sudah tentu setiap orang mempunyai impian untuk memiliki rumah masing-masing. Namun mungkin ramai yang takut dan bimbang kerana mereka tidak tahu proses bagaimana untuk memiliki rumah, kerana untuk membeli rumah ni adalah satu komitmen yang besar dan ia begitu penting untuk kita mengambil tahu setiap aspek yang perlu kita teliti sebelum membeli sesuatu rumah, dengan kita menyediakan panduan lengkap seperti menyediakan checklist, terutama mereka yang ingin membeli rumah pertama mereka. Jadi saya akan kongsikan data daripada Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia oleh Rehda sendiri, menunjukkan bagaimanakah prestasi hartanah pada ketika ini, di mana kalau kita dapat lihat sebanyak 52% responden daripada 150 pemaju hartanah bercadang untuk melancarkan projek mereka pada suku kedua tahun ini. Jadi mari kita lihat apakah antara unit-unit yang mahu dijual dalam projek ini. Dalam pelancaran masa depan melibatkan antara unit tertinggi adalah lebih 7,000, iaitu unit hartanah bertanah, dan diikuti juga dengan lebih kurang 7,000 juga iaitu unit kediaman serata dengan 275 untuk unit komersial. Dan ini adalah melibatkan harga antara yang akan dijual antara RM250,000 sehingga RM500,000. Dan mari kita lihat bagaimanakah operasi perniagaan. Dan kalau kita dapat teliti, iaitu responden menjangkakan kos menjalankan perniagaan keseluruhan iaitu dijangka kekal pada purata tinggi sebanyak 17%. Dan ini adalah operasi perniagaan secara keseluruhan yang dijangkakan oleh responden. Jadi mari kita lihat juga bagaimanakah komponen-komponen kos ini. Dan antara komponen kos utama yang menjejaskan aliran tunai ini adalah kos bahan binaan dan buruh, iaitu kos pematuhan dan kos tanah. Dan ini adalah antara prestasi yang kita dapat lihat mengenai hartanah. Dan ia begitu penting ya Haris untuk kita teliti apakah realiti yang dihadapi oleh rakyat ini ketika ingin mencari dan membeli sebuah rumah. Adakah rumah yang tidak terjual ini masih berterusan, dan bagaimana isu kemampuan ini menjejaskan permintaan terhadap hartanah, dan adakah kerajaan perlu campur tangan secara dengan tegas untuk lihat isu kos pembangunan hartanah, Haris. Ya, sudah tentu Nina, banyak perkara yang perlu diteliti selain daripada rumah siap yang tak terjual pada masa sama dengan kenaikan OPR. Banyak perkara-perkara, kalau macam Nina, anak muda semua yang ramai nak beli rumah, banyak perkara yang bermain di fikiran mereka, bilakah masa yang sesuai nak beli rumah. Jadi bersedia bersama dengan kami pada ketika ini untuk mengulas lebih lanjut berkaitan realiti pembelian hartanah. Adakah banyak rumah yang tak terjual, semakin laris ke atau bagaimana? Kita nak terus sahaja bersama dengan saudara Ayat Ishak, pejuang hartanah. Ayat, terima kasih kerana sudi bersama dalam Niaga Awani. Pertama sekali, bagaimana dengan trend dan juga realiti pembelian rumah sekarang di pasca pandemik, terutamanya melihat kepada kenaikan OPR? Mungkin Ayat ada pandangan berkenaan dengan situasi terkini lah lanskap hartanah di Malaysia. Wow, itu satu soalan yang sangat-sangat padu kerana kita nak kena kupas dari dua sudut pandangan, pasca endemik itu sendiri dan OPR. Okay, akhirnya nak kupas sedikit tentang OPR ya. Sebenarnya apabila kita melihat OPR, ramai yang mengatakan OPR sedang naik. Memang betul OPR naik 3 kali tahun ini dan dijangkakan akan naik lagi maybe hujung tahun ini dan mungkin dalam 10 tahun yang pertama tahun depan. Tapi pada pendapat Ayat lebih melihat OPR ini bukan naik, tetapi OPR ini kembali kepada asalnya seperti sebelum pandemik pada tahun 2019. Kalau kita unjurkan pemahaman, kalau kita lihat perspektif OPR ini lebih daripada 1 tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke belakang, kita boleh melihat OPR ini 3%, 3.25%, malah 3.5% tingginya. So apa yang kita lihat sekarang ini 1.75% yang sebelum ini
adalah satu paras OPR yang tidak normal dan dia nak kembali kepada asalnya. Okey. Now, apabila kita melihat trend ni, satu soalan yang sangat baik, kita lihat beberapa signal. Okay, mari kita lihat signal. Signal ekonomi. Tahun 2022 diunjurkan ekonomi akan berkembang 6 ke 7% tahun ini. Betul. Kita lihat tahun depan kita diunjurkan 5 ke 6%. Dari sudut ekonomi nampaknya okey. Kalau kita lihat dari segi pasaran hartanah, baru-baru ini NAPIK mengeluarkan data yang terkini, peningkatan lebih 30% untuk bilangan transaksi dan nilai transaksi untuk setengah tahun pertama tahun ini berbanding setengah tahun pertama tahun lepas. Nampaknya signalnya pun okey. Kalau kita lihat lagi, signal dari segi permohonan pembiayaan. Baru-baru ini Bank Negara dah keluarkan laporan Ogos berbanding dengan Julai tahun ini naik 4% lebih. Dan kalau dibandingkan Ogos tahun ini berbanding Ogos tahun lepas, naik lebih 60% kerana satu paras yang sangat rendah tahun lepas kerana pandemik kan. Dari 3 signal ini Haris, Nina, kita boleh melihatkan signal-signal yang baik. Tetapi adakah itu yang dirasai oleh rakyat? No, pendapat rakyat sangat-sangat tertekan dari sudut pandangan kewangan sekarang ini. Betul. Jadi berita OPR naik ini, walaupun kita nak cakap dia kembali kepada asal sebelum pandemik, rakyat sebenarnya tertekan dengan banyak isu. Kos sara hidup semakin tinggi, harga barang makin naik, pendapatan tidak meningkat sejajar dengan peningkatan segala perkara yang lain. Ada juga yang menggambarkan, menzahirkan rasa kesempitan ini dalam media sosial yang kata apa? Hanya hujan je yang turun, segalanya yang naik, OPR naik, harga barang naik. Dan kita rasa kan rakyat sebenarnya, kesan OPR pada pendapat rakyat, kesannya lebih kepada emosi dan mental rakyat yang sudah terkesan dan rasa sempit itu. Dan ini pada pendapat rakyat akan memberikan kesan kepada pembelian rumah. Pasti akan memberikan kesan. Ya. Baik Ayat, kalau kita tengok menurut laporan oleh organisasi antarabangsa seperti IF mengeluarkan laporan mengenai kita kemungkinan kita akan menghadapi kelembapan ekonomi pada tahun depan, bukan negara kita tapi secara global. Jadi pada pandangan Ayat, apakah jangkaan sektor perumahan pada masa akan datang? Okey, lagi satu soalan yang mantap. Inilah yang saya expect dari Astro awal ni. Terima kasih Haris dan Nina. Okey, bila kita lihat berita-berita dari luar negara, semua berita-berita ini kurang baik yang menggambarkan keadaan ekonomi dunia yang akan lembab. Tetapi bila kita lihat kembali data di negara kita, kita boleh lihat perkembangan ekonomi itu nampaknya baik tahun ini dan tahun depan. So dia akan lebih memberikan kesan psikologi. Okey. Tetapi apa yang kita lihat apabila Ayat mengkaji data daripada ekonomi dan kaitkan dengan data hartanah, Ayat melihat satu perkara yang menarik. Okey. Pada tahun 1998 apabila ekonomi kita jatuh 7.4%, apa yang kita lihat, pasaran hartanah telah jatuh 32%. Pada tahun 2009, apabila ekonomi kita jatuh 1.5%, pasaran hartanah dia turun hampir negligible. Boleh diabaikan, turun 0.7%. So, ramai yang melihat perkara itu sebagai flat. Dan pada tahun 2020, apabila ekonomi kita jatuh 5.6%, pasaran hartanah jatuh 9.9%. Jadi kita dapat melihatkan satu kaitan positif, kaitan yang direct. Maknanya apabila ekonomi negara jatuh, pasaran hartanah dari sudut pandangan bilangan transaksi juga akan jatuh. Okey, ini jangkaan Ayat. Tahun ini, tahun depan, apabila ekonomi negara kita diunjurkan meningkat 5 ke 6 atau mungkin boleh melihat 7%, Ayat melihat pasaran hartanah kita dari sudut pandangan bilangan transaksi tidak akan jatuh. Dia akan terus meningkat. Malah tahun 2022 ini kita sangat-sangat teruja nak melihat the full year, satu tahun penuh ini pasti akan ada peningkatan transaksi. InsyaAllah. Ya.
mungkin Ayat boleh kongsikan juga melihat bagaimana kita tahu banyak persatuan sebenarnya, sebagai contoh macam House Buyers Association HBA sendiri kan, bagaimana persatuan-persatuan sebegini memainkan peranan mereka dalam membantu especially the young family yang baru nak beli rumah, yang tengah membina kerjaya tetapi tak adalah rumah yang kena dengan harga gaji itu, nak minta loan dengan bank lagi. Apa strategi terbaiklah melihat kepada dalam usaha untuk membantu secara holistik mereka yang nak membeli hartanah pada ketika ini? Ayat. Haris, thank you. Ayat penyokong HBA, House Buyers Association. Apa yang Ayat lihat, ya, seluruh persatuan ini sangat-sangat memperjuangkan hak pembeli itu sendiri, dan mereka ini tidak gentar dan tidak takut untuk menyuarakan, untuk mengangkat, untuk perjuangkan apa-apa isu yang akan membantu dan menyokong pembeli itu sendiri. So itu pertama saya sokong. Okey. Isu yang keduanya kita kena lihat, ya, dalam industri hartanah, pasaran hartanah ini kita boleh lihat mungkin empat ekosistem ni terbentuk oleh 4 pemain utama. Kerajaan itu sendiri, pemaju itu sendiri, bank dan kita sebagai pembeli. Dan mungkin dari sudut pandangan ini, HBA ini memainkan peranan di sudut pandangan pembeli itu sendiri. Bila empat golongan ini dapat bersatu hati, dapat mencari jalan penyelesaian, baru kita boleh menyelesaikan banyak masalah di dalam pasaran hartanah. So 100% saya menyokong apa yang mereka nak lakukan, dan kita boleh lihat, ya, apabila pengguna itu sendiri berkuasa, okey, pengguna itu sendiri tahu hak mereka, dan bila pengguna itu sendiri tidak menyokong membeli apa-apa produk hartanah yang tidak sesuai untuk diri dia, dan kita boleh melihat, ya, seolah-olah pengguna itu sudah, apa perkataannya, punish, dia sudah punish pembuat hartanah atau pemaju yang tidak mengeluarkan produk yang sesuai untuk pengguna. Dari sudut pandangan, 3 pandangan ini, kita melihat pengguna mahu lokasi yang betul, pengguna mahu melihat jenis hartanah yang betul di lokasi yang betul, dan pengguna mahu hartanah yang harga betul, produk yang betul pada lokasi yang betul. Ini yang pengguna mahukan. Baik, Ayat, sebentar tadi saya ada bentangkan kajian daripada Reda menyatakan antara komponen kos utama iaitu yang menjejaskan iaitu cash transaction, iaitu antaranya adalah kos bahan binaan dan buruh, kos pematuhan dan kos tanah. Jadi bagaimana komponen-komponen ini mempengaruhi aliran tunai tersebut? Wow, saya bukan pemaju, tetapi kita boleh bayangkan, kita nak jual apa-apa barang, contohnya nasi lemak, tapi beras naik 30%. Kalau kita nak jual tudung, kain naik 20-30%. Sudah pasti akan ada margin keuntungan yang tertekan, compression of profit. Dan ini sudah pasti akan translate kepada harga akhir yang kita sebagai pengguna terpaksa hadapi. Kita di pihak pengguna, kita di pihak pembeli, tetapi kita tidak boleh menafikan hakikat. Kita terpaksa sedih melihat keadaan pembuat rumah juga, pembina rumah, pemaju rumah. Mana mungkin pemaju rumah nak menjual rumah pada harga yang lebih, yang semakin kurang, dikala harga bahan binaan makin tinggi, compliance cost tadi pun makin tinggi, dan kos tanah pun mungkin boleh kita bincangkan di situ, tetapi kos bahan binaan itu semakin tinggi. Sudah pasti itu akan memberikan kesan, dan kita kena lihat bagaimana kerajaan nak membantu pihak pemaju. Okey, kalau kerajaan nak mengawal harga barang, itu kan satu perkara yang sangat berat. Tetapi adakah kerajaan boleh memberikan mungkin kelonggaran kepada pemaju? Kerana apa yang saya lihat, kerajaan bukan dalam perniagaan membina hartanah. Betul.
memaju hartanah. Kerajaan perlu mentadbir dan membangunkan negara. Pemaju-pemaju ini yang perlu kita bantu untuk merumahkan rakyat. Itulah pandangannya. Ya, Ayat, mungkin secara ringkaslah saya bagi dalam 1 minit. Tadi Ayat sebut ada 4 komponen utama: kerajaan, bank, pembeli dan juga pemaju. Kerajaan, kita dalam parlimen dah dibubarkan, PRU dah dekat. Sedikitlah dalam 1 minit, wish list lah, harapan kepada kerajaan baharu. Okey, rakyat perlukan kerajaan yang stabil. Itu nombor 1. Rakyat mendambakan satu kerajaan yang akan fokus kepada pemulihan ekonomi. Apabila ekonomi itu pulih, seluruh rakyat, seluruh usahawan akan terjaga. Rakyat perlukan kerajaan yang akan menjaga ekonomi itu, dan apabila ekonomi itu akan pulih, rakyat akan ada pendapatan, peluang dalam ekonomi. Apabila rakyat itu ada peluang untuk terlibat di dalam pasaran ekonomi, ada peluang pekerjaan, insya-Allah pemilikan hartanah itu tidak perlu dipaksa, tidak perlu dibantu secara terus, kerana rakyat itu ada kekuatan dan kebolehan untuk memiliki hartanah. Itu adalah harapan rakyat menghadapi pilihan raya yang akan datang, menghadapi kerajaan baru yang akan datang, insya-Allah. Baik, terima kasih Ayat Ishak, pejuang hartanah. Seronok berbual. InsyaAllah akan ada sesi akan datang untuk perbincangan dengan lebih lanjut. Kita meneliti perkara-perkara penting melibatkan isu hartanah. Terima kasih sekali lagi.